أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخين ولوالدين وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di 30 minit majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid darin. Amin. Baik, alhamdulillah. Dan kita berada pada bab yang ke-7 daripada kitab As-Salam wal Istizan wa Tashmit al-Atis wa ma yata'allaqu biha, iaitu babun fi adabin wa masail min as-salam. Bab berkenaan dengan adab-adab dan juga beberapa permasalahan daripada as-salam, yakni memberi salam. Dan kita telah baca sebahagiannya. Dan hari ini kita pada faslun fi kaifiyatis salam ala al-jam' alladhi ya'ummuhu salamun wahid walladhi la ya'ummuhu kal jami'. Fasal berkenaan dengan kaifiyat, cara-cara memberi salam kepada al-jam' alladhi ya'ummuhu salam wahid, satu kumpulan yang mana cukup sekadar untuk kita bagi satu salam sahaja. Walladhi la ya'ummuhu kal jami', dan juga kepada sekumpulan ataupun jamaah yang ramai yang mana tak mampu untuk kita bagi salam ke semuanya. Seperti mana kal jami', seperti mana di dalam jami'. Jami' ni apa? Masjid lah, masjid. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darin. Amin. Qala al-Mawardi rahimahullah, idza dakhala insanun ala jama'atin qalilatin ya'ummuhum salamun wahidun iqtasara ala salamin wahidin ala jami'ihim wa ma zada min takhsis ba'dihim fa huwa adab. Imam Nawawi mendakwalkan pendapat daripada al-Imam Afdal Qudah, yani al-Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi berkata, idza dakhala insanun ala jama'atin qalilatin, sekiranya seseorang masuk ataupun dakhala insan, masuklah, dakhala insanun ala jama'atin, masuk ke satu kumpulan, satu jamaah qalilatin yang sedikit, ya'ummuhum salamun wahid, yang mana kita bagi, kalau kita bagi salam tu boleh didengari oleh semua. Maksudnya kumpulan tersebut tak ramai, hanya sedikit sahaja. Iqtasara ala salamin wahidin ala jami'ihim. Iqtasara, yani memadailah untuk kita bagi salam ataupun satu salam sahaja kepada kesemuanya. Tak perlu nak ulang kepada sebahagian yang lain, sebab kumpulan tersebut
hanya sedikit saja. Yang ini mereka boleh mendengar salam kita. Wa ma zada min takhsisi ba'dihim fa huwa adab. Dan apa yang lebih, maksudnya kita dah bagi salam dah yang pertama, kemudian kita nak taksis lagi, kita nak khususkan lagi salam kita kepada sebahagian yang lain. Kita masuk satu dewan ataupun satu rumah yang mana ada kumpulan tersebut, ada beberapa orang di rumah tersebut. Yang ini lebih pada 3 orang lah. Kemudian kita bagi salam, yang memadainya, yang tasara dah memadai hanya dengan satu salam. Tapi kalau kita nak tambah lagi, wa ma zada min takhsis ba'dihim, itu kita nak khususkan lagi salam kita kepada sebahagian yang lain, bahawa adab, maka ia dikategorikan sebagai adab. Sebab kita dah yang salam yang pertama tersebut dah dikira sebagai terangkat daripada kita melakukan sunnah. Yang lebihnya itu dikira sebagai adab, yang ini sebagai tertib, turutan. Maksudnya kita mendatangi ataupun orang yang berdiri, dia hendaklah bagi salam kepada orang yang duduk, seperti mana kita telah pada majlis yang lepas. Fahuwa adab wa yakfi an yarudda minhum wahidun, dan memadailah bagi kumpulan tersebut, orang yang berada di situ, hanya seorang sahaja yang menjawab salam orang yang memberi salam tersebut. Faman zada minhum fahuwa adab. Tapi sekiranya kesemua mereka nak menjawab salam tersebut, itu dikira sebagai adab. Itu dikira sebagai adab. Maksudnya hanya seorang saja tersebut dah dikira ataupun mengangkat kefarduan menjawab salam kepada orang yang memberi salam. Faman zada minhum fahuwa adab. Qala fa in kana jam'an la yantashiru fihi as-salam al-wahid kal jami' wal majlis al-hafli fa sunnatu as-salam an yabtadi'a bihi ad-dakhil fi awwali dukhulihi idza shahada al-qaum. Okey. Kemudian kata Imam Mawardi lagi, sekiranya kita masuk ke satu kumpulan, satu jemaah yang mana mereka ni bertibaran di dalam kawasan tersebut, seperti di dalam masjid. Masjid ni kan luas, kita takkan mampu untuk bagi salam yang mana boleh didengari oleh kesemua jemaah yang berada di dalam masjid tersebut. Fa in kana jam'an la yantashiru fihi as-salam al-wahid kal jami' sebenarnya dalam masjid wal majlis al-hafli, dan juga di dalam majlis-majlis keramaian, seperti majlis kenduri kahwin, majlis apa-apa juga majlis yang mana orang ramai di situ, dan kita tak mampu untuk memperdengarkan salam kita. Kita nak bagi salam yang boleh didengari oleh kesemua orang yang berada di dalam masjid ataupun di dalam majlis yang besar tersebut. Maka cara dia macam mana? Fasunnatus salam an yabtadi'a bihi dakhil fi awwali dukhulihi idza syahada al-qaum. Maka caranya, sunnah memberi salam orang yang nak masuk ke dalam majlis tersebut ataupun di dalam masjid tersebut, hendaklah dia memulakan yabtadi'a bihi dakhil. Yani ad-dakhil ni orang yang masuk ke dalam masjid tersebut ataupun dalam majlis, untuk dia memulakan memberi salam fi awwali dukhulihi, di permulaan dia punya nak masuk ke dalam majlis tersebut, ke dalam masjid tersebut. Jadi pintu masjid tersebut dia dah bagi salam. Idza syahadal qaum, sekira mana orang yang berada di sekitar kawasan tersebut, di tempat dia nak masuk tersebut, dia tengok, dia bagi salam. Itu sunnah. Itu dia memulakan memberi salam ketika mana dia mula-mula nak masuk ke dalam majlis tersebut. Wa yakunu muaddiyan sunnatus salam fi haqqi jami'i man sami'ahu, dan dia dikira sebagai melaksanakan muaddiyan sunnatus salam, iaitu sunnah memberi salam, memulakan memberi salam fi haqqi jami'i man sami'ahu, pada hak kesemua orang yang mendengar salam dia tersebut. Maka maksudnya dia dah terangkat dia punya sunat memberi salam tersebut. Wa yadkhulu fi fardhi kifayati raddi jami'u man sami'ahu, dan
kesemua orang yang mendengar salam dia tersebut, dia dikira sebagai fardu kifayah. Maksudnya hanya sekadar orang yang mendengar salam tersebut yang menjawab salam orang yang bagi salam tersebut. Maka terangkat kefarduan, kewajipan untuk menjawab salam tersebut kepada sebahagian yang lain. Contoh, dia masuk ke dalam masjid, dia bagi salam, dan orang yang berada di pintu masuk masjid tersebut jawab salam, maka terangkat kepada menjawab ini kefarduan menjawab salam kepada sebahagian yang lain. Okey. Fa in arada al-julus fihim saqata anhu sunnatus salam fi man lam yasma'hu min al-baqin. Dan kata Imam Mawardi lagi, sekiranya orang yang masuk ke dalam majlis tersebut, dia nak duduk bersama dengan mereka, saqata anhu sunnatus salam fi man lam yasma'hu min al-baqin, maka gugurlah sunat memberi salam kepada sebahagian yang lain yang tak mendengar salam dia tersebut. Contoh, dia masuk di pintu masjid tersebut, kemudian nak duduk di saf yang di hadapan. Maksud dia masuk dari pintu belakang, dia nak duduk di saf yang hadapan, maka orang yang di hadapan tersebut, dia tak perlu dah nak ulang bagi salam kepada mereka. Cukup sekadar ketika mana dia masuk di pintu masjid tersebut, dia bagi salam. Itu dah gugur kesunatan ataupun sunat yang beri salam tersebut lah. Wa in arada an yajlisa fi man ba'dahum mimman lam yasma' salamahu al-mutaqaddim. Contoh yang tadi, yang fa in arada julusa fihim, maksudnya dia nak duduk di apa? Contoh, dia nak masuk di saf yang di belakang tersebut, dia tak perlu dah nak ulang bagi salam. Kemudian contoh yang kedua, wa in arada an yajlisa fi man ba'dahum mimman lam yasma' salamahu al-mutaqaddim. Kemudian yang ni yang betulnya apa, dia sekiranya dia nak duduk bersama dengan kumpulan sebahagian jemaah yang tak mendengar salamnya. So dia duduk, dia masuk di pintu belakang, dia nak duduk di saf yang paling hadapan. Fi man ba'dahum mimman lam yasma', yang orang yang tak mendengar salam dia yang awal tadi. Fa fihi wajhan li ashabina. Maka pada masalah ni ada dua wajhan, dua wajah ataupun dua pendapat. Maksudnya hukum dia, apa hukum dia? Ahaduhuma anna sunnatus salam alaihim qad hasalat bis salam ala awalihim. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya sunat memberi salam kepada mereka tersebut, yakni kepada orang yang berada di saf hadapan tersebut, tergugur. Qad hasalat, telah berhasil, yakni telah memadai. Maksudnya dah cukup dah bagi salam ketika mana dia masuk dari pintu belakang masjid tersebut. Ala awalihim, ini kepada orang yang berada di sekitar pintu masjid tersebut. Li'annahum jam'un wahidun, kerana kesemua mereka tersebut yang berada di dalam masjid tersebut dikira sebagai jam'un wahidun, satu kumpulan, dikira sebagai kumpulan yang satu, jam'un wahidun. Falau a'ada salam alaihim kana adaban, tapi sekiranya dia nak ulang balik, dia nak bagi salam lagi kepada mereka yang berada di saf hadapan tersebut, kana adaban, maka itu dikira sebagai adab, ataupun dikira sebagai mengikut tertib, turutan yang seperti mana dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani orang dia masuk dalam keadaan diri, dia bagi salam kepada orang yang duduk. Wa ala hadha ayyu ahli masjid radda alaihi saqata bi fardhu kifayah an jami'ihim. Maka yang demikian itu, kesemua ahli masjid, ayyu ahli masjid, yani ayyu ahli masjid, siapa-siapa di kalangan orang yang berada di dalam masjid tersebut, sekiranya dia menjawab salam orang yang bagi salam tersebut, saqata bihi fardhu kifayah an jami'ihim, maka tergugurlah kewajipan menjawab salam kepada sebahagian yang lain. Maksudnya tak perlu dah orang lain nak menjawab salam kepada orang yang bagi salam tersebut, sebab ia dikira sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah.
Melainkan kalau dia bagi hanya seorang sahaja yang berada dalam masjid tersebut, dia bagi salam, maka itu dia kena juga menjawab, itu dikira sebagai fardu ain. Fardu ain. Okey, itu pendapat yang pertama. Kemudian wal wajhu tsani, ini pendapat yang kedua, anna sunnatus salam baqiyatun liman lam yablughum salamuhul mutaqaddim idza arada al-julus fihim. Pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya sunat memberi salam ni baqiyatun, masih lagi ada. Maksudnya dia kena bagi salam lagi. Itu belum lagi tergugur ke sunatan ataupun sunat dia membagi salam tersebut. Annatus salam baqiyatun liman lam yablughum salamul mutaqaddim. Maksudnya dia masuk dari pintu belakang masjid, nak duduk di saf hadapan, sunat dia untuk mengulangi salam kepada mereka yang berada di saf hadapan tersebut. Idza arada al-julus fihim, sekiranya dia berniat nak duduk bersama-sama dengan mereka. Fa'ala hadza la yasqutu fardu radd salam al-mutaqaddim 'an al-awail bi raddil awakhir. Maka yang demikian tadi, la yasqutu fardu radd salam, tak gugur lagi kewajipan dia menjawab salam, iaitu kepada jemaah tersebut untuk menjawab salam al-mutaqaddim 'an al-awail. Sekiranya dia dah bagi salam ketika mana dia masuk daripada pintu belakang masjid tersebut, bi raddil awakhir. Anil awail bi raddil awakhir. Maksudnya masih lagi belum tergugur kewajipan dia kepada jemaah yang belum mendengar salam tersebut untuk menjawab salam, maka mereka juga kena perlu menjawab. Tapi sekiranya hanya seorang yang menjawab salam, maka tergugurlah kewajipan menjawab salam. Sebab sekiranya satu kumpulan yang ramai, seorang menjawab, itu dah dikira sebagai fardu kifayah untuk menjawab salam. Baik, itu jelas berkenaan dengan sekiranya kita nak bagi salam kepada satu kumpulan, maka memadailah untuk kita memberi salam hanya dengan sekali salam. Apa yang lebih daripada kita bagi salam tu, ataupun kita nak khususkan kepada jemaah yang lain ataupun kepada beberapa orang yang lain, itu dikira sebagai adab. Itu dikira sebagai adab. Baik, faslun fi istihbab as-salam 'inda dukhulihi makanan laysa fihi ahadun. Fasal berkenaan dengan istihbab, ini anjuran untuk kita memberi salam ketika masuk ke dalam tempat, ke sesuatu tempat ataupun rumah yang tidak ada padanya sesiapa pun. Baik. Qala yustahabbu idza dakhala baitahu an yusallima wa in lam yakun fihi ahadun wal yaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kata Imam Nawawi, digalakkan, dianjurkan idza dakhala baitahu, ketika mana dia nak masuk ke dalam rumahnya, ay yusallima, untuk dia memberi salam, wa in lam yakun fihi ahadun, sekiranya tidak ada sesiapa pun di dalam rumah tersebut. Sebab di sekeliling kita ni ada juga makhluk-makhluk yang kita tak nampak, makhluk ghaib, seperti malaikat, jin, yakni jin Islam. Maka disunatkan untuk kita memberi salam dengan qasad kita tujukan ucapan salam tersebut kepada makhluk-makhluk tersebut, makhluk-makhluk ghaib tersebut. Wal yaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dengan kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sebab apa? Sebab untuk mendapatkan juga, menghasilkan ataupun mendapat keberkatan daripada ucapan salam tersebut. Seperti mana kita telah baca pada majlis yang beberapa majlis yang lalu, yang berkenaan dengan orang yang masuk rumah dia tak bagi salam, maka syaitan akan turut serta masuk ke dalam rumah dia. Dan sekiranya dia makan tanpa mengucapkan, menyebut nama Allah, maka syaitan pun akan makan bersama dengannya. Tapi sekiranya dia masuk dalam keadaan mengucapkan, menyebut nama-nama Allah, zikrullah, dan kemudian memberi salam, maka syaitan pun tidak dapat masuk ke dalam rumahnya. Waqad qaddamna fi awalil kitab bayan ma yaqulu idza dakhala baitahu.
Dan kami telah sebut, kata Imam Nawawi, kami telah sebutkan di awal kitab ni, di permulaan kitab Al-Azkar ni, berkenaan dengan apa yang patut dibacakan ketika mana nak masuk ke dalam rumah. Ini kita masuk dengan mengucapkan bismillah, kemudian menyebut nama-nama Allah, ataupun zikir, mengucapkan zikrullah, dan juga doa yang seperti mana dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah kita bagi salam. Wa kadza idza dakhala masjidan aw baitan li ghairihi laysa fihi ahadun yustahabbu an yusallim. Demikian juga sekiranya seseorang tersebut dia nak masuk ke dalam masjid ataupun ke dalam rumah yang mana tidak ada padanya sesiapa pun, tak kira lah nak masuk ke mana-mana pun, disunatkan juga untuk mengucapkan salam dengan lafaz assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yustahabbu an yusallim wa an yaqul, dengan mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan salam yang patut kita amalkan, sentiasa kita amalkan, tak kira lah nak masuk ke mana-mana pun, masuk ke dalam rumah yang tak ada orang, ada orang, disunatkan untuk kita bagi salam, sebab untuk mendapatkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menghalang syaitan daripada turut masuk ke dalam rumah kita. Baik. Baik, faslun fi sunnati salam 'inda al-mufaraqah wa bayan hukm ar-radd ba'da dhalik. Saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang lah, InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafarat selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ataupun selawat Imam Asy-Syafi'i, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.